Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Muhammad Khairul Nizam bin Harun. Pada hari ini akan memulakan tajuk bab yang ketiga untuk sains tingkatan 1, iaitu koordinasi dan gerak balas. Saya telah pun postkan apa yang akan perlu dipelajari dalam bab yang ketiga ini berkaitan dengan koordinasi dan gerak balas setelah kita mempelajari bab 1 dan bab 2 dalam tajuk sains ini. So, hari ini kita akan meneruskan pembelajaran kita berkaitan dengan koordinasi dan tindak balas. Okey, apa yang kita perlu faham dengan tajuk ini? Koordinasi dan gerak balas. Koordinasi bermaksud penyelarasan yang berlaku di dalam badan kita untuk menghasilkan satu gerak balas bagi memastikan segala proses yang berlaku di dalam tubuh badan manusia ini dapat berjalan dengan lancar. Ini untuk memastikan semua sistem, semua organ, semua tisu, semua sel berada dalam keadaan yang paling baik dan dapat melaksanakan tugas masing-masing bagi memastikan organisma hidup, terutama sekali manusia, dapat terus berada dalam keadaan yang terbaik bagi meneruskan kehidupan. So, kita akan lihat dalam tajuk ini hanya satu saja subtopik, iaitu berkaitan dengan apa yang disebut sebagai homeostasis. Kita lihat di sini, marilah kita mengkaji homeostasis dalam benda hidup. Okey, apakah yang dimaksudkan homeostasis? Sebelum kita melihat kepada apa yang dimaksudkan dengan homeostasis dalam benda hidup, mari kita bincangkan dahulu tentang perkara ini. Suhu badan manusia, seperti mana yang telah kita ketahui, adalah normalnya adalah 37 darjah Celsius. Jadi jika sekiranya suhu badan manusia ini tidak berada pada suhu yang normal, iaitu 37 darjah Celsius, maka badan akan mengalami kerosakan dan seterusnya akan boleh membawa kepada kematian. Begitu juga jika sekiranya suhu badan manusia di bawah daripada 37 darjah Celsius, ia juga akan menyebabkan kerosakan dan boleh membawa kepada kematian. Oleh sebab itu, badan manusia perlu sentiasa dikawal supaya sentiasa berada pada suhu yang tetap, iaitu 37 darjah Celsius. Kalau lebih daripada 6 darjah Celsius seperti yang ditunjukkan dalam teks di sini, suhu badan yang melebihi 6 darjah Celsius daripada suhu normal akan menyebabkan kematian. Oleh sebab itu, sistem badan manusia perlu ada untuk mengawal atur supaya suhu ini sentiasa berada dalam keadaan yang normal, iaitu 37 darjah Celsius. So, inilah sebenarnya yang dikatakan sebagai homeostasis. Jadi, di dalam badan manusia mempunyai sistem homeostasis ini bagi memastikan semua sistem dan keadaan dalaman badan manusia itu sendiri dan juga organisma yang lain, bahagian dalam dia sentiasa berada dalam keadaan stabil dan tidak berubah. Jadi ini semua disebut sebagai homeostasis, iaitu keadaan yang stabil dan seimbang. Okey, jadi kalau kita lihat kepada tajuk kita pada hari ini, iaitu homeostasis dalam benda hidup. Jadi secara umumnya homeostasis ni merujuk kepada pengekalan keadaan persekitaran dalam badan sesuatu organisma. Jadi dalam badan kita ada banyak sistem, ada banyak keadaan. Contohnya iaitu suhu badan manusia, kandungan air, pH, tekanan darah dan bermacam-macam lagi sistem yang ada di dalam badan manusia. Semua ini perlu berada di dalam keadaan yang seimbang dan stabil. Jadi keadaan seimbang dan stabil dalam persekitaran dalam badan manusia ini ataupun sesuatu organisma ini adalah amat penting untuk memastikan proses hidup yang berlaku di dalam organisma itu dapat berjalan dengan lancar.
Jika sekiranya berlaku di luar daripada keadaan normal pada persekitaran dalaman di dalam badan organisma itu, maka ini akan menyebabkan organisma itu sendiri akan mengalami kematian. Oleh sebab itu, homeostasis ini sangat-sangat penting bagi meneruskan kehidupan yang baik pada setiap organisma. Okey, seterusnya kita akan membincangkan dua keadaan sahaja yang penting di dalam sistem badan manusia yang perlu dikawal supaya sentiasa dalam keadaan seimbang dan stabil, iaitu kawal atur berkaitan dengan kandungan air dan juga suhu badan. Okey, sebelum kita melihat kepada bagaimana kawal atur air dan juga suhu badan ini dilakukan, mari kita lihat proses kawalan homeostasis ini secara umum. Apa yang akan dilakukan oleh badan apabila berlakunya keadaan yang di luar daripada keadaan normal. Ya, sebagai contoh, apabila keadaan persekitaran dalam badan kita berubah, ya, contohnya apabila suhu badan manusia meningkat, maka jika sekiranya suhu yang meningkat ini tidak ditangani dengan betul, maka apa yang akan berlaku adalah badan manusia akan mengalami kerosakan. Sel-sel dan tisu-tisu akan mengalami kerosakan akibat daripada suhu yang panas dan seterusnya akan membawa kepada kematian. Oleh sebab itu, homeostasis ni akan dilaksanakan oleh sistem badan dan caranya adalah seperti berikut. Apabila suhu meningkat, maka pusat kawalan iaitu otak kita akan mengesan perubahan peningkatan suhu ini. Dan seterusnya otak akan mengarahkan suatu mekanisme pembetulan dan mekanisme pembetulan ini akan membolehkan suhu yang naik tadi diturunkan semula ke julat suhu yang normal. Begitu juga, ya, kalau kita lihat jika sekiranya suhu badan manusia menurun, maka otak sebagai pusat kawalan akan mengesan keadaan turunnya suhu ini dan seterusnya mengarahkan satu mekanisme pembetulan, iaitu akan mengarahkan suatu proses mekanisme untuk memastikan suhu kembali meningkat semula kepada suhu yang normal. Inilah proses kawalan homeostasis secara umum, ya. Okey, itulah secara ringkas berkaitan dengan homeostasis, dan selepas ini kita akan melihat secara detail bagaimanakah proses mekanisme pembetulan yang akan dilakukan dalam homeostasis ini. Okey.